Okay, Assalamualaikum. Kita continue perbincangan kita soalan kertas 1 set 1. Itu soalan nombor 21. Rajah 3 menunjukkan gambar rajah profil tenaga untuk suatu tindak balas eksotermik, okay, EA dan EB menunjukkan tenaga pengaktifan. Okay, so kalau kita tengok kat sini EA dengan AB, okay, seolah-olah daripada sini EA ni adalah tinggi. Kalau kita tengok dari segi gambar rajah aras tenaga ni, EA ni adalah tanpa makin. Okay, tanpa makin. Sebab tenaga pengaktifan dia lebih tinggi. Kalau tenaga pengaktifan dia rendah, yang ni maknanya dia ada makin. Okay, so bagaimana anda dapat mengubah EB kepada EA? Nak ubah EB kepada EA, maknanya kita kena ada makin, campur makin. Okay, campur makin. Okay, soalan nombor 22. Antara yang berikut yang manakah benar mengenai alloy? So alloy, okay, mula tidaklah sebab alloy tidak keras. Atom alloy terdiri daripada satu jenis unsur pun salah. Okey, lebih daripada satu. Daya tarikan antara atom-atom alloy adalah lebih kuat, lebih keras dan tidak mudah ditempa. Okey, ini adalah sifat bagi alloy. Dia lebih keras dan tidak mudah ditempa berbanding dengan logam tulen. Okey. So, nombor 23. Okey. 23 pewter mengandungi 1% antimoni, 2% kuprum dan juga 97% adalah timah. Okey, so soalannya, jika sebiji cawan pewter ialah 22.5 gram, berapakah jisim kuprum di dalamnya? Dia kata kuprum 2%. Jadi pengiraan biasalah. Okey, 2% mana 2%. So 2% daripada 22.5 ni adalah kuprum. So kita tekan kalkulator lah. Okey. Dapat berapa situ? Okey, berapa dapat tekan kalkulator? Berapa dapat situ? Jadi 2 bahagi dengan 100. So darab dengan 22.5. So dapat berapa? 0.45 gram. Okey. Nombor 24, rajah 5 menunjukkan susunan radar sebagai satu sel elektrolisis. Okey, satu sel elektrolisis. Okey, kalau kita tengok sel elektrolisis, awak kena ingat selalu. Bila sel elektrolisis ni, okey, dia ada faktor yang mempengaruhi. Okey, faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Jadi, sel elektrolisis kalau kita tengok sel ni, dia ada anode, okey, dia ada katot. Okey, anode ni mesti ikut faktor lah. Manakala katot ni dia selalu ikut nilai inok. Selalu ikut nilai inok. Okey, faktor ni kita tahulah, faktor nilai inok, faktor kepekatan, faktor jenis elektrod. Jadi di sini bila kita tengok sel elektrolisis, awak kena tengok selalulah. Biasanya faktor ni dia pergi kepada halogen. Kalau faktor kepekatan dia pergi kepada halogen, contohnya klorida ke, bromida ke ataupun iodida ke. Sulfat dia bukan faktor kepekatan lah. Jadi elektrod ni adalah elektrod karbon. So maknanya kat sini faktornya adalah faktor nilai inok. Okey, faktor nilai inok. Tapi kat sini dia tak bagi nilai inok ni. Tak apalah. Kita bincang saja soalan ni. Okey, jadi awak ingat sel elektrolisis kalau bateri ni panjang simbol bagi positif, pendek simbol bagi negatif. Negatif pada bateri, negatif pada elektrod. Positif pada bateri, positif pada elektrod. Okey, positif pada elektrod anode, positif pada bateri katot, negatif pada bateri anode, negatif pada elektrod ini adalah katot. Step seterusnya, awak list the freely moving ion. Kita ada Cu2+, SO42 minus, kita ada H plus dengan kita ada OH minus lah. Jadi semasa proses elektrolisis, apa yang berlaku di sini, ion yang bercharge positif ni dia akan pergi ke katot sebab katot tempat terima elektron. So yang positif nak terima elektron, yang negatif nak lepas. Bila nak lepas dia akan pergi ke anode. Okey, bila awak tengok, okey, kita tengok dia punya nilai inok. Okey, Cu dengan H ni nilai inok Cu ni lebih positif. Yang ni kita akan cari nilai inok yang lebih
positif. Kalau ni sini kita akan cari nilai E0 yang lebih negatif. Sebab lebih negatif dia nak lepas. Anode tempat lepas. Okey, dekat katot nilai E0 yang lebih positif sebab nilai E0 yang lebih positif biasanya dia akan menerima elektron. So antara cupron dengan hidrogen, Cu2 plus ni nilai E0-nya yang lebih positif. So dia akan terima elektron membentuk Cu. So kita akan dapati sini elektron menebal lah. Ataupun enapan perang lah. Sebab apa? Sebab cupron ni warna dia perang. So kita akan dapati enapan perang pada elektrod katot. Kemudian dekat anode kita tengok inod sulfat dengan inod hidroksida. Inod hidroksida lebih negatif. So di sini ion hidroksida yang dipilih lah. So hasilnya adalah H2O dengan O2. Ni refer kepada nilai inod. Cikgu harap awak tengok nilai inod. Okey, so kat sini tambah elektron. Okey, balance letak 4, letak 2. Okey. Bila oksigen terbebas, maka dekat elektrod anod kita akan nampak gelembung gas tidak berwarna terbebas dekat anod. Okey, itu yang berlaku pada sel elektrolisis. So antara berikut yang manakah berlaku dan jika eksperimen itu dibiarkan 1 jam. So pepejaku ni terenak pada anod. So tak ada ni. Tak ada. Anod kita akan nampak gelembung gas. Kedua-dua elektrod bertukar menjadi perang, salah. Gelembung gas terhasil dekat katot, salah. Kemudian keamatan warna biru pudar. Okey, kalau kita tengok keamatan warna biru betul ke pudar? So biru-biru ni adalah disebabkan oleh ion Cu2+ warna biru kan. So sekarang ni ion Cu2+ dah jadi cupron. Okey, tak ada pun ion Cu2+ terhasil dekat larutan, tak ada. So maknanya lama-lama ion Cu2+ dalam larutan berkurang. So bila berkurang, betul lah kalau kita nampak keamatan warna biru menjadi pudar. Okey, soalan nombor 25, apakah jenis zarah yang terhasil apabila natrium bromida larut dalam air? Apakah jenis zarah yang terhasil? Kena ingat. Kalau dia kata jenis zarah, jawapannya sama ada atom, ion ataupun molekul. Ni kita panggil jenis zarah. Bila kita kata perkataan natrium bromida, natrium ni logam, bromida ni bukan logam, maka jenis zarahnya adalah ion. Sama ada dia larut dalam air ke tidak larut, jenis zarahnya adalah ion. So kita pergi kepada soalan nombor 26. Berikut adalah sebatian-sebatian kimia yang berlainan. Sebatian ini manakah merupakan elektrolit? So elektrolit biasanya kita ambil ia adalah ikatan ion. Ikatan ion lah. So ikatan ion. Ikatan ion ni dia mesti dalam keadaan sama ada leburan ataupun dia dalam keadaan larutan aqueous. Sebab kalau dia pepejal, dia tak boleh jadi elektrolit. Kenapa? Sebab dalam pepejal ion-ion yang diikat oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Jadi dia tak bebas bergerak. Elektrolit ni mesti ada ion yang bebas bergerak. Bebas bergerak mesti sama ada dalam leburan ataupun larutan aqueous. Jadi di sini kita ambil leburan plumbum 2 bromida. Nombor 27, antara berikut yang manakah paling baik menerangkan plumbum 2 bromida? Plumbum 2 bromida ni adalah sebatian ion. Bila dia sebatian ion, maka takat lebur, takat didih mesti tinggi. So ni salah dah. Salah dah. Jadi kalau kita tengok kat sini, takat lebur dia. Yang ni cikgu tak pasti ni. 100 ni memang tidak lah sebab 100 ni rendah lagi. So kita ambil yang ni tinggi dan dia memang tidak larut dalam air. Setengah-setengah sebenarnya, setengah-setengah sebatian ni dia larut dalam air, sebatian ion setengah-setengah ni tidak larut. Jadi di sini kita ambil plumbum 2 bromida ni dia tak larut dalam air. Boleh google ni, yang ni yang cikgu tak pasti ni lagu mana ni. Sekejap ya. Plumbum 2 bromida. Lacto iodide. Lacto bromide. Sekejap ya. Lacto bromide insoluble. Betul lah cikgu kata insoluble. So yang kita tengok dari segi takat lebur ni, dua ni saja yang rendah. So ni tinggi. Tapi yang mana satu kita nak pilih? Ni plumbum 2 bromida, dia tidak larut.
Okey, yang larut untuk plumbum yang larut hanya plumbum nitrat saja larut ni. Plumbum nitrat saja larut. Plumbum lain tak larut berlaku. Nombor 28, apakah fungsi arangkut semasa proses pengekstrakan besi? Arangkut ni digunakan untuk mengoksidakan, di mana karbon tu dia akan react dengan oksigen kan, membentuk karbon dioksida. Jadi dia karbon kemudian diturunkan kepada karbon monoksida supaya dia boleh turunkan besi oksida tu. Jadi tujuan dia adalah untuk menurunkan besi oksida daripada besi oksida kepada besi sahaja. Okey. Ni banyak kena hafal ni. Okey, so soalan nombor 29. Okey. Seorang pelajar menggunakan susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajak 6 untuk mengkaji tindak balas antara besi 2 sulfida dengan lautan kali manganat 7 berasid. So perubahan warna akan berlaku kepada kedua-dua larutan. So kita tengok sini ni. Okey, yang cikgu suruh awak ingat ke apa dia? Ni Fe ni, besi Fe, Fe2+. So lepas tindak balas dia mesti jadi Fe3+. Lepas tu manganat ni daripada MnO4-, lepas tindak balas dia akan jadi Mn2+. Okey, tu yang awak kena ingat lah. Okey, lepas tu perubahan warna pula daripada warna hijau, okey, dia berubah kepada warna perang. Yang ni pula daripada warna ungu dia berubah kepada tidak berwarna. Ni kalau kita nak completekan persamaan kimia ni, kalau kita nak complete maknanya 2 positif 3 positif tambah elektron jadi 2 positif. Maknanya sini lepas elektron, sini mesti terima. Okey, maknanya MnO4 ni dia mesti terima elektron, Tapi kalau kita nak balance persamaan MnO4- ni, kita nak balance O kena tambah air, tambah H2O, O ada berapa? Ada 4. Bila 4 hidrogen ada 8. So kat sini kita tambah 8H+ lah. Sebab tu dia kena ada acidified, berasid mana ada ion H+. So bila kita nak imbang E, kat sini positif 2, kat sini tolak 1. Ni tambah 8 kan. Tambah 8 tolak 1 jadi tambah 7. Tambah 7 nak tambah berapa elektron? Nak jadi 2 tambah 5. Okey, tu kalau awak ingat dia punya persamaan dia. So kita tengok soalan dia. Okey, perubahan warna yang manakah akan berlaku pada kedua-dua larutan? So kalium manganat 7 daripada ungu kepada tidak berwarna, manakala ferrum 2 daripada hijau kepada perang. Okey. Soalan nombor 30. Pemanasan plumbum 2 oksida dengan serbuk. Okey, aluminium akan menghasilkan plumbum. Betul lah. Mengapa tindak balas berlaku? Kalau kita tengok tindak balas ini, dia pergi kepada siri keaktifan logam lah. Iaitu kita ada kalium, okey, kita ada natrium, kita ada magnesium, okey, kita ada aluminium, kita ada karbon, kita ada zinc, kita ada hidrogen. Ni siri keaktifan logam. So kita ada hidrogen, so kita ada ferrum, kita ada stannum, kita ada plumbum, kita ada cuprum, kita ada argentum. Okey, jadi oleh kerana kalau kita tengok dalam siri keaktifan logam ni, Pb duduk di bawah aluminium. Makna aluminium boleh ambil lah O daripada Pb. Tindak balas akan berlaku lah. Sebab apa? Sebab aluminium itu lebih reaktif. Okey, aluminium lebih reaktif daripada plumbum. Okey, kalau kita buat persamaan kimia kat sini, okey, PbO react dengan Al, hasilnya adalah Al2O3 plus Pb. Sekarang cikgu nak balance kan. Kalau balance O kat sini ada 3, O kat sini ada 1, letak 3. Kita letak 3, Pb dah jadi 3, letak 3. Al2 letak 2. Jadi kalau dia kata aluminium mudah dibakar, salah lah. Aluminium susah juga kalau kita nak bakar. Kalium mudah bakarnya, kalium, natrium tu mudah terbakarnya. Okay, so kemudian plumbum adalah ejen penurunan yang baik. Cuba kita tengok kat sini. Plumbum ni kan dia mengalami tindak balas penurunan, maka dia adalah ejen pengoksidaan, bukan ejen penurunan. Salah di sini. Plumbum dioksida adalah oksida amfotrik, salah. Oksida amfotrik adalah Al2O3. Aluminium saja membentuk oksida amfotrik. Okey, so jawapannya adalah D. Okey, itu saja perbincangan untuk 10 soalan. So kita continue untuk